Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelayar-pelayar FB yang bersama kita pada malam ini dalam Bicara Nasional, dan kita masih lagi dalam suasana PRN Negeri Johor, dan pagi tadi telah pun selesai proses penamaan calon dan kita kira kehangatan pilihan raya negeri ini sudah mula dirasai. Bersama kita pada malam ini adalah Datuk Nur Syeda Ibrahim yang merupakan Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia yang juga merangkap Ketua Wanita UMNO Bahagian Segamat. Ya. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah sihat. Ini adalah wanita yang kuat bekerja. Ketua Penerangan Wanita ini, saya sebelum hari penamaan, kita telah pun berada hampir sebulan di sini. Saya turun hampir setiap minggu dan saya melihat bagaimana gerak kerja penerangan Johor, dan wanita tentulah Datuk Nur Syeda sebagai orang penting begitu kuat sekali bekerja di belakang tabir. Setakat ini bagaimana, Datuk, persiapan jentera penerangan wanita khususnya sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia dan juga saya kira Ketua Penerangan Wanita Johor lah. Dia kurang macam tu lah kan. Saya tak pasti dari segi Johor punya penerangan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk kerana mengundang saya di studio pada malam ini. Jadi pertamanya syukur alhamdulillah saya dapat kita dapat bersama-sama pada hari ini dan kita pun telah selesai satu proses penamaan calon di daerah masing-masing. Tentunya saya mengucapkan tahniah kepada calon-calon yang telah dicalonkan oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri, dan kita berharap satunya kita tentunya berharap agar calon yang kita namakan ini akan menang, dan pastinya yang paling penting kita dapat membentuk kerajaan negeri Johor ini. Kalau sentuh daripada segi penerangan, Datuk, untuk makluman, saya adalah Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia, yang mana kita telah menjalankan gerak kerja penerangan ini dah lama dah. Daripada kita mula lepas kekalahan masa PH 22 bulan kita diperintah oleh Pakatan Harapan, penerangan wanita UMNO Malaysia ni memang sentiasa mempunyai satu spesifik kerja yang mana kita tidak jemu dan tidak orang kata berputus asa memberi penerangan kepada akar umbi. Sebab apa? Sebab kita lihat di akar umbi ni bila kekalahan melanda pada Malaysia, jadi semua rakyat ataupun kita akar umbi kita ni jadi suram. Suram, sedih. Kata orang tak boleh move on kan. Tengok satu gencatan telah berlaku di setiap negeri di bawah pemerintahan PH. Jadi kami ni ada jentera kami sendiri, yang mana kita turun ke bahagian-bahagian memberi penerangan melalui Ketua Penerangan UMNO Negeri, Ketua Penerangan Wanita UMNO Negeri masing-masing. Pertamanya selepas saya dilantik menjadi Ketua Penerangan semasa itu, fokus saya yang pertamanya memberi penerangan kepada semua sekali Ketua Penerangan Wanita UMNO Negeri-Negeri. Nah, apa fokus kita sebenarnya? Sebab apa? Sebab peranan media, Datuk. Betul. Peranan media ni sangat penting bagi memastikan kefahaman kita menerima apa sahaja mesej yang pihak sana lah bagi. Sebab kita ni dulu perang persepsi, perang fitnah, perang media yang kita tak mampu menangkis semasa itu. Dan wanita dilihat semasa itu gagal menangkis semua dakwah-dakwah ni melalui media sosial. Okey, kalau kita balik ke Johor, kerja ni kita dah sentiasa, saya dah buat tour negeri-negeri dan saya sentiasa istiqamah. Kalau kalau setiap minggu tu 3 artikel saya mesti keluar. Saya akan tengok lebih fokus kepada wanita. Saya memang kerja saya fokus kepada wanita, dan di Johor ini kita ada bulan 11 yang lepas, Datuk, 10 hari bulan 11 2021 kita telah tubuh satu tim. Kalau dengar Cyber Rangers wanita. Kan. Jangan ingat wanita tak boleh nak tubuh Cyber Rangers Maknanya orang kalau dengar, wah, apa ni wanita boleh tubuhkan kru, yang mana ianya satu bentuk kumpulan. Kita siapkan segala naratif yang kita boleh sebarkan kepada negeri-negeri. Sekarang ni kita jadikan negeri
Johor adalah negeri kedua kita. Untuk kita cuba implementkan gerak kerja kita. Bagaimana kita nak pastikan informasi daripada negeri itu sendiri sampai ke akar umbi. Itu sebab saya kata kalau Datuk tanya bagaimana penerangan UMNO, wanita UMNO ni bergerak di negeri Johor, kita mempunyai satu tim yang mana JR kita bekerjasama dengan kita, Datuk. Maknanya kita create naratif dan kita ada satu grup WhatsApp ataupun kita ada satu kumpulan-kumpulan yang tertentu, kita akan viralkan. Itu orang kata virality. Kita viralkan seberapa banyak informasi-informasi yang sedia ada. Dan dalam keadaan suasana pandemik ini yang menghendakkan kempen cara media sosial, kempen media baru. Datuk, saya sangat maknanya setuju. JR itu juga harus diubah gerak kerjanya, betul? Betul. Dalam keadaan pandemik dalam keadaan kes yang meningkat ni, Datuk, terus terang saya mengatakan bahawa kami wanita sangat takut dengan keadaan sebegini, dan kita lihat kalau di tempat saya sendiri berapa ramai dah wanita terpaksa kuarantin dan ramai keluarga-keluarga yang positif di atas sebab tak tahu di mana punca. Betul. Ya, kita tak tahu bagaimana ianya boleh kita boleh dijangkiti. Tapi kita ada, orang kata itu bukannya satu halangan, bukan kengkangan. Ya, sekarang ni PRN, kita kena pastikan kita kena bergerak-gerak kerja kita ini. Kalau tak boleh pergi rumah ke rumah, walaupun Datuk KJ, Menteri Kesihatan kita kata, kita boleh pergi berkempen rumah ke rumah. Tapi dengan syarat, jangan masuk dalam rumah. Kita boleh bagi pamphlet, calon boleh pergi, tapi tidak boleh mendekati sampai ada penjarakan sosial yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan kita menggunakan satu lagi orang kata pendekatan media sosial. Itu sebab saya melatih di sini, kita melatih semua ketua penerangan wanita UMNO bahagian-bahagian bagaimana nak gerakkan media. Kan? Mungkin kalau lihat kami ni ada berumur sikit. Berumur sikit, tapi saya anggap benda ni bukan jadi satu kengkangan. Mungkin kita ini boleh menjadi satu ikon ataupun contoh di bahagian kita ada lagi anak-anak muda yang sentiasa mengikut kita, dan kita boleh ajak mereka ini membantu kita. Katalah media wanita segamat, katalah. Dan kita buat apa sahaja yang kita dah buat di kawasan masing-masing. Jadi orang kata pendeknya lah, senang nak cakap, penerangan wanita UMNO di Johor, kita ada ketua penerangan dia, Hajar Hana. Memang gerak kerjanya kita yakin yang boleh menyampaikan skala maklumat yang kita dapat daripada negeri untuk ke JR-JR kawasan masing-masing ini, kita boleh kata kita dah bersiap siaga. Ya. Itu dan memang Datuk, kalau kita lihat UMNO sendiri sebagai sebuah parti dan juga Barisan Nasional, jentera yang terkuatnya adalah jentera wanita. Kalau kita ambil daripada setiap kali pilihan raya lah, jentera JR-nya yang turun mendekati pengundi, mengenal pasti pengundi hitam, pengundi kelabu, pengundi putih. Dan kali ini di PRN Johor, kita sekali lagi mengharapkan juga kepada jentera wanita untuk membantu. Dan kita lihat ada senarai nama-nama calon-calon wanita yang bertanding, gabungan daripada puteri dan wanita. Dan bagaimana Datuk melihat calon-calon ini? Adakah optimis mereka-mereka ini akan menang? Sungguhnya Datuk, sebenarnya kalau cakap isu calon ni saya rasa berbangga. Kan, dengan bagaimana Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Ketua Wanita UMNO Negeri Johor YB Asiah itu sendiri cuba untuk pastikan bahawa kerusi-kerusi itu lebih ramai di Johor. Betul. Dan ianya terbukti, ya, suara kami ini didengari oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Badan Perhubungan UMNO Negeri dan mengangkat seramai, kata silap saya ada 9 orang daripada UMNO, termasuk 2 orang puteri yang mana diberi amanah sebagai calon. Kalau kita lihat mereka-mereka ini ada berbagai latar belakang. Mereka ini diletakkan di kawasan yang mereka ini telah lama membuat servis perkhidmatan dan sentiasa ada engagement bersama rakyat. Ya, dalam keadaan sekarang Datuk, ingin saya kongsikan bahawa kita orang UMNO ni kena jaga rakyat.
kita tak boleh jaga kelompok UMNO lagi sekarang. Sebab kalau kita kata UMNO ni memang mendukung dan menyokong kuat Barisan Nasional. Tapi kita tak boleh biarkan rakyat yang ada dekat satu-satu kawasan. Dan kita lihat ya, calon-calon yang kita telah yang kerajaan yang Badan Perhubungan UMNO Negeri telah namakan, kita nampak mereka ini ada credibility dia tersendiri untuk di satu tempat tersebut, yang mana mereka ni memang kata well known lah di kawasan Dan tersebut. calon-calon ini pun tidak akan bersendirian, akan disokong. Sudah tentu. Betul. Itu sebab saya cakap, kita dulu dalam statement saya, kalau Datuk tengok, saya cakap wanita ini bukan tukang kerja. Saya selalu cakap macam tu. Kan kita bukan jentera sahaja, tetapi kita mahukan wanita ini menjadi satu seiring dengan kaum lelaki untuk mentadbir, bersama-sama mengubah dasar. Bagaimana kita nak mencorakkan lagi kerajaan negeri ini lebih baik. Sebab kita tahu dengan adanya JR yang di kawasan masing-masing itu memang semestinya, Datuk, ini adalah satu semangat tau. Bila kata wanita jadi calon di kawasan di bahagian di DUN masing-masing, suntikan semangat kepada JR untuk bekerja dengan lebih kuat. Ya, dan kita juga berlapang dada dengan siapa sahaja calon yang kita terima. Jadi kita azam ni sekarang ni kita bawa nama parti, Datuk. Betul. Itu paling penting. Sekarang ni kita kena bawa nama parti. Kita kena suka dan rasa sayang pada parti, dan kita kena letakkan, kalau kita tak suka calon tu tak apa. Parti kena menang, Datuk. Sebab apa? Sebab kita nak memerintah, kita nak suruh, kita boleh dapat mentadbir 2/3 negeri, kembali kestabilan tu masa depan. Bukan pada kita, ya, kepada semua sekali, Datuk. Kita bercakap soal kestabilan masa depan, Datuk. Kita lihat bagaimana kempen-kempen yang dibuat, terutama sekali kempen daripada Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin sendiri yang banyak menyerang peribadi pemimpin UMNO. Saya lihat dalam tempoh seminggu lepas, serangan bertali arus, begitu banyak serangan-serangan yang bersifat peribadi, yang memainkan emosi. Apa pandangan Datuk soal kestabilan dan juga politik bagaimanakah yang kita mahukan? Dan saya rasa mungkin pengundi-pengundi mahukan politik bagaimanakah yang diinginkan oleh pengundi, dan bagaimana kita nak membawa negeri Johor ini kepada kestabilan masa depan yang kita letakkan tu. Di sini ada dua perkara, Datuk. Bila kita lihat Tan Sri Muhyiddin sendiri datang berkempen dia asyik nak burukkan pemimpin je. Betul. Ya, tu sebab kadang-kadang saya cakap bila SOP yang ditetapkan oleh KKM ni saya tak berapa setuju. Sebab kita ni membuka ruang kepada Pakatan Harap kepada PN pergi berkempen asyik burukkan pemimpin-pemimpin kita. Ya, sebab kita tahu pemimpin UMNO dia tak suka buruk-burukkan pihak sana. Pemimpin UMNO selalunya dia rasakan apa yang dia boleh bagi kepada kita akan cerita apa program kita nak buat. Betul, program yang kita buat, apa yang kalau kita menang, apa yang kerajaan boleh bagikan pada rakyat, bagaimana pendekatan kerajaan kepada rakyat di Akar Umbi, adakah suara rakyat di Akar Umbi ini didengar oleh kerajaan, bagaimana pemimpin yang dilantik itu boleh menarik minat ataupun menarik rasa minatnya Akar Umbi kepada pemimpin yang sedia ada, kan. Jadi benda-benda perkara ini penting sebenarnya. Dan kalau kita lihat dia punya hashtag, kalau tak salah saya Johor Bangkit ya. Hashtag Johor Bangkit. Dan kita hashtag kita BN Bangkit. Betul, Datuk. Kan, kadang-kadang saya risau kat situ ada sikit kekeliruan. Tapi kita ni walau bagaimanapun kita ni memang orang kata selamanya biru, Datuk. Biru, royal blue ni kan. Jangan kita tersilap warna. Sekarang ni, zaman sekarang khusus pada anak muda, mereka ini dia lihat, dia tahu pasal sejarah. Sejarah ni anak muda dia tahu, tetapi zaman sekarang ni anak muda dia nak tahu apa yang kita boleh bagi pada mereka. Ya, kalau dulu kita kalah sebab apa? Manifesto yang menipu itulah. Kan PTPTN dimansuhkan kalau Pakatan Harapan menang. Harga minyak hari ni saya menang, besok saya turun ke harga minyak. Tol akan dihapuskan. Ni tol ni. Kan? Si Parenggam itu kena bayar ini lagi, kita tunggulah nanti tengok macam mana. Kan? Kena bayar lagi atau tidak. Tapi kita lihat benda perkara-perkara ini, adakah mampu kita boleh naikkan, orang kata nak stabilkan negeri kita. Kestabilan masa depan. Kestabilan masa depan bukan sahaja untuk kita ni yang umur 50-an ni. Bukan.
Ya, kestabilan ni melibatkan daripada semua sekali. Akar umbi yang sedia ada dan kita ni anak muda di masa depan. Kan, bagaimana jaminan kerajaan untuk kita mendengar dan memastikan suara kita ni diangkat. Itu sebab saya cakap, kita kalau jadi pemimpin, kita tak boleh jaga satu lapisan je. Kita kena terima pandangan semua sekali dan kita kena bawa idea tu, kita kumpulkan idea tu untuk memastikan semua lapisan masyarakat di akar umbi ni didengari. Itu sebab saya cakap, saya kalau tak silap saya pada Isnin ni ada pelancaran manifesto. Dan kita berharapkan manifesto itu akan memberi impak kepada semua lapisan. Bukan sahaja kepada sektor ekonomi, sosial kan, tapi pendidikan anak muda. Bagaimana orang kata orang-orang kampung khususnya luar bandar, ekonomi taraf ekonomi mereka. Itu sebab kalau kita nak lihat negeri-negeri maju, kita kena jadikan contoh di Johor ini supaya ianya dapat dirasai, nadi itu dirasai. Jadi bagi saya, kemakmuran, keamanan dan orang kata di masa depan itu sangat penting sebab ia menentukan nasib rakyat akan datang tu, Datuk. Datuk, saya juga ingin berkongsi dengan rakan-rakan pelayar-pelayar kita yang bersama kita malam ini. Mungkin ada yang tidak mengenali Datuk Norshidah ni juga merupakan bekas ADUN bekas ADUN 2013-2018. ADUN Bulu Kasab Segamat. ADUN Bulu Kasab Segamat. Dan mungkin sesuai juga saya bertanya soalan ini, bagaimana menjadi seorang ADUN ini? Kehidupan seorang ADUN. Pasal ni PRN Johor dan saya kira ramai juga calon-calon muka baru yang mungkin akan diangkat sebagai ADUN dan saya kira Datuk dulu pernah juga menjadi calon, kemudian diangkat menjadi ADUN. Satu penggal menjalankan tanggungjawab sebagai ADUN. Betul. Datuk, saya melihat bila kita menjadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri, jawatan yang kita sandang tu bukan kita jadi satu orang kata satu kebanggaan diri. Betul. Saya langsung tak anggap itu sebagai trademark diri saya. Betul. Saya anggap bila saya dicalonkan semasa itu, pertamanya saya anggap satu tanggungjawab yang sangat berat berada di bahu saya. Ya, bagaimana saya nak mula kerja saya di Bulu Kasab, nak mengenali semua pengundi-pengundi, nak tahu di mana kampung-kampung itu terletak, ini cabaran bagi saya. Tapi saya berazam, ya, dalam keadaan saya mentadbir menjadi wakil rakyat di Bulu Kasab, saya berazam untuk diri saya supaya saya lebih fokus kepada kerja saya. Ya, saya fokus dan saya memastikan apa sahaja ambil kira pandangan rakyat, ya, bukan sahaja di kelompok kita, tapi saya tu sebab saya cakap jadi wakil rakyat ni adalah kita adalah kepunyaan rakyat. Betul. Ya, pandangan rakyat, kritik rakyat kita terima dan itu dah saya buat. Saya dengar dan saya sentiasa boleh menjadi seorang pendengar yang baik dan kita tahu kita tak boleh janji bulan dan bintang, Datuk. Betul. Keupayaan seorang ahli Dewan Undangan Negeri ni sangat terhad. Ya, dia sangat terhad, tetapi kita boleh murnikan bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut. Ya, jadi bila kita cakap jadi wakil rakyat ni dia sebenarnya agak complicated. Complicated. Kalau mungkin Datuk dah pernah juga jadi wakil rakyat. Bagaimana nak masa dicalonkan walaupun tak berjaya, tapi kita pernah jadi satu cabaran. Kita turun, kita nak kenalkan diri kita. Ya, macam saya bersama-sama rakyat dan mengenali mereka adalah sebahagian daripada hidup saya. Kan, sebab itu dah jadi tanggungjawab. Dan kita masa bersama keluarga pun semakin kurang. Ya, itu tak boleh, itu pengorbanan. Betul. Itu pengorbanan, ya. Masa memang tak ada masa sangat, tetapi saya mengambil pendekatan supaya rakyat lebih selesa dengan saya. Dan alhamdulillah keluarga saya memahami cara hidup saya. Jadi mereka ini boleh terima bagaimana mak dia buat kerja dan kita boleh melihat bagaimana reaksi-reaksi rakyat, ya, kepada kita sebagai seorang pemimpin di akar umbi. Cuma kita cakap kalau jadi wakil rakyat ni, itulah dia. Kita kena terima apa sahaja kritikan. Itu biasa, Datuk. Itu biasa. Itu adalah cabaran-cabaran. Betul. Kalau kita masuk, kita punya apa dalam media sosial, kita kena kritik. Kita terima, Datuk. Kan? Benda ni sebab perkara-perkara seperti inilah kita akan lihat bagaimana, maknanya aku punya Facebook, aku punya media sosial ni dilihat dan orang ramai komen.
sebab adalah sebab-sebab yang boleh menarik minat mereka. Kita pun tak boleh puaskan semua hati Oh, semua itu orang. sudah tentu. Tak semua orang boleh bersetuju dengan kita. Betul, saya sangat setuju. Jadi begitulah Datuk. Kalau nak jadi wakil rakyat, kenalah semat dalam hati ni. Apa kata, jawatan itu bukan satu kebanggaan. Yes. Jawatan itu adalah satu amanah yang kita wajib pikul, dan sebab atas bahu kita ni rakyat. Betul. Ya, kita tak boleh senang-senang nak dapat jawatan kita sombong, kita mula jadi tak boleh nak menerima pandangan orang, kita sendiri punya idea, tak boleh Datuk. Ya, jadi pemimpin ni kita kena down to earth. Yes. Itu yang saya amalkan dulu dan kini selamanya Datuk. Sebagai orang politik juga kan, apakah yang membezakan Barisan Nasional dan juga parti-parti lain dalam konteks gerak kerja ataupun khidmat kepada rakyat maupun dari segi politiknya itu sendiri? Datuk, kita pun dah tentu tahu Barisan Nasional ni daripada dulu dia punya khidmat dah terkenal dengan menjaga kebajikan. Kebajikan rakyat kita utamakan. Politik khidmat bakti. Itulah, itu salah satu hashtag saya tu, politik khidmat bakti. Yes, kita mengamalkan politik khidmat bakti, berkhidmat dan kita berbakti dengan apa juga keadaannya. Kalau kita lihat Pakatan Harapan, contoh saya ambil skop yang paling kecil pula. Saya pergi ke Segamat. Segamat kawasan saya masa banjir tu. Oh yes. Ya, masa banjir baru-baru ini saya ingatkan di Selangor yang teruk. Rupanya lebih kurang juga. Di Segamat pun mengalami bencana yang lebih kurang teruk juga seperti di Selangor, tetapi kami ni sebab dah biasa setiap tahun kena banjir, jadi kita punya persediaan dia memang kita dah jangka. Dah boleh kita jangkakan persediaan menghadapi bencana. Dan kita lihat bagaimana agensi-agensi ini bekerjasama dengan pasukan-pasukan di setiap PPS. Dan apa yang kita lihat, walaupun dalam keadaan kita ini kerajaan kita yang sedia ada ni, tetapi kita nampak banyak saluran-saluran bantuan daripada itu kementerian. Belum daripada UMNO bahagian-bahagian yang lain yang sangat prihatin membantu. Dan kita pun Datuk, kita dah masuk PRU yang berapa ke-13. Dan kita lihat kita ni orang kata istiqamah dengan membuat kerja politik khidmat bakti ni. Saya rasa ini satu dah macam sebati. Sebati dah jadi macam makan kita lah, kan. Betul. Maknanya kita dah sebati dengan kerja kebajikan ni. Apa je yang kita tak buat, Datuk? Tak tolong orang, kita rasa susah kan? Betul. Kan? Kita ni Datuk, kalau cakap pasal wanita, dia punya peruntukan dia tahat. Kalau boleh, orang minta kita nak usaha bagi. Sedaya upaya untuk kita nak memberi khidmat bakti. Bukan kita bawa kerana nama Nursyida Ibrahim, bukan. Kita bawa nama parti UMNO. Kita nak lihatkan Barisan Nasional ni boleh buat untuk bagi servis kepada kaum umbi. Macam tempat saya, dia banyak luar bandar. Orang luar bandar ni, dia perlu benda-benda kecil dah tu. Masa pandemik, berapa ramai yang ke dalam kesusahan. Betul. Ya, kita setiap kali kita kena pastikan mereka ini di bawah jagaan kita ni terjaga. Kan? Jadi kalau kita nak katalah UMNO ni tak pernah ambil tahu pasal rakyat ni satu pembohongan besar. Betul. Sebab kita lihat ianya diberi baliklah kepada pihak sana yang datang sekali-sekala. Kan? Contoh yang baru-baru ni kalau kita lihat ada calon Pakatan Harapan, tak kenal pun, tiba-tiba je datang. Ataupun ada wakil rakyat yang sedia ada, semasa kami dalam kesusahan, dia tak tolong. Betul. Ya, dia tak servis. Sebab dia tahu, alah, aku servis pun dia kata orang tetap sokong. Itu mentaliti dia. Tapi kita tak kisah. Kita kalah ke, kita menang, kita tetap berjalan dengan keupayaan kita untuk memastikan supaya rakyat kita terbela. Dia orang gunakan konsep calon nomad, di mana calon tu lompat. Dia boleh pindah itu perkara daripada biasa. Daripada Penang, tanding di Johor, Betul. daripada Kelantan, tanding di KL balik pula ke Penang. Saya rasa itu dah jadi satu tradisi lah, Datuk. Sebab bila berpindah-pindah ni, dia rasa dia nak cuba, dia nak test market pada pemimpin tersebut untuk memastikan yang apa yang pembawakan Pakatan Harapan ni dapat orang kata dapat sambutan, kan, dapat undi, kan, ataupun kalau kita boleh lihat seperti mudah.
Ya. Muda ni dia punya ketua satu je. Tetapi sebab apa? Kalau kita lihat pemimpin ahli parlimen yang sedia ada tu memang tak ada buat perkhidmatan apa pun dekat MUA. Tetapi dia mampu kalau kita tengok dia punya media sosial, berapa yang like TikTok dia, berapa million yang dah apa orang kata jadi friends dia kan. Itu kalau kita lihat, bagi saya itu mungkin cabaran bagi orang pengamal media ni kan. Tetapi kalau kita lihat, bagi dia kena tengok dua. Satu pertamanya bagaimana pendekatan di media sosial, penerimaan anak muda ataupun netizen di media sosial. Popular lah. Popular betul. Perkataan popular. Yang keduanya, dia sendiri pendekatan dia di kawasan, di parlimen. Adakah dia ni seorang yang betul-betul deliver kerja dia? Betul. Kan? Tapi sebenarnya tidak. Tapi tarikan dia tu boleh membuatkan kita ni terpedaya. Oh, rupa dia buat sini apa semua. Bila kita telefon tak. Dia datang dan ambil gambar je. Dia ambil gambar, dia viral, pop. Dia dapat like sampai 1 point berapa million kan. Kita nak dapat 100 like. Susah dekat TikTok tapi dia boleh dapat macam itu. Ni ibarat bagaimana pendekatan media sosial tu, sebab saya cakap. Zaman sekarang tak kira umur, Datuk. Media sosial berperanan sangat penting menjadi medium kita sekarang. Medium campaign kita. Dalam keadaan SOP ni, kita kena berjaga-jaga. Ya? Sekarang kalau kita pergi berkempen dan akhirnya kita tak boleh nak keluar. Sebab apa? Sebab positif. Dan kita tak mau berlaku pada jentera kita wanita. Dan kita lihat dari segi kematangan bila Datuk sebut soal popular di media sosial, gerak kerja di kawasan. Sebenarnya gerak kerja di kawasan itu lebih penting sebab dia melibatkan menunaikan tanggungjawab, menyelesaikan masalah, segala apa juga isu di kawasan. Popular di media sosial, mungkin you popular dan orang suka dengan apa isu you mainkan. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, gabungan ini perlu dirangkumkan bagi semua calon. Dan kalau kita lihat, Datuk, pengundi-pengundi baru, undi 18 yang masuk ni, kita ada lebih kurang 750,000 lebih kurang pengundi baru yang masuk. Undi baru dan automatik Undi baru dan automatik. Ini pengundi baru dan automatik yang masuk, undi 18. Bagaimana Datuk melihat kesan pengundi-pengundi baru 18 ini dalam PRN Johor kali ini? Sebab di Melaka tak ada. Di Melaka kita masih guna daftar lama, tapi di Johor ni dia ada kemasukan jumlah pengundi baru yang agak signifikan. Bagaimana Datuk menjangkakan? Bila kita sebut pasal pengundi automatik dan pengundi baru 18. Ya, ini cabaran sebenarnya. Betul. Cabaran kita. Kita tak boleh tinggalkan dia, Datuk. Mereka ini adalah sebahagian daripada hak. Mereka ni ada hak untuk keluar mengundi. Sekarang ni kita tak payah kata mereka pergi ke pejabat pos untuk mendaftar sebagai SPR. Ni sekarang ni dunia dah makin mudah. Kita dah jadi automatik dan boleh kita mengundi semasa di PRN Johor ni. Dan saya melihat bahawa bagaimana pendekatan kita sebagai penerangan ini, itu sebab saya cakap, kita kalau ada 750,000 itu termasuk undi automatik dan mereka ini perlu diberi pendedahan. Betul. Pendedahan apa? Pendedahan berkenaan dengan apa itu PRN. Sekarang ni kalau kita lihat anak muda dan pengundi baru, pengundi automatik ni sebenarnya ada juga pakcik-pakcik yang dia tak pernah mendaftar. Yang tak pernah mendaftar, tiba-tiba dah mendaftar. Itu lagi excited, Datuk. Datuk jangan ingat mereka ni tak keluar tiba-tiba nama dia dah ada dekat mana? Dekat sekolah mana untuk mendaftar. Dia excited. Dan anak muda sebenarnya excited nak yang first water ni. Betul. Dia memang sangat teruja bila diberi peluang tanpa menyusahkan diri pergi pergi ke pejabat pos nak key in, nak jadi pengundi, dan sekarang dia sangat excited nak buang undi. Dia hanya perlu pergi bawa kad pengenalan dia dan pergi tempat mengundi dan membuang undi. Betul. Dan itulah peranan, saya cakap dekat situ peranan calon di kawasan masing-masing kena pasti mereka ini. Saya rasa ianya tak jadi satu benda yang kita tak boleh cakap pengundi 750 bukan satu keutamaan. No. Bagi saya ianya kita perlu mengangkat mereka ini sebahagian daripada hak bagi mereka, dan kita penerangan kena terang. Kenapa?
kenapa anda ni jadi automatik kan? Kenapa anda ni pengundi 18 boleh mengundi? Kalau anda mengundi, apa yang boleh kita servis untuk awak semua, dan kita kena pastikan mereka faham sebenarnya. Tawaran-tawaran yang kita akan bagikan dalam manifesto tu boleh Betul. sampai kepada Saya mereka. sekarang ni pun saya tengah melihat insya-Allah, dan kita nak tahu kan apa yang kerajaan negeri boleh beri pada semua lapisan, dan kita berharap ianya dapat dirasai. Kan, dengan bantuan ataupun manifesto yang diberi itu, yang ditawarkan, kita adalah sebahagian daripada menikmati tawaran manifesto tersebut. Betul, kita sudah banyak kita bicarakan soal pengundi muda, soal gerak kerja, kempen, dan saya juga ingin menarik perhatian pelayar-pelayar supaya kita terus berkongsi pautan ini supaya lebih ramai dapat bersama dengan kita. Saya nampak Datuk Norshidah ni tidak dinamakan sebagai calon. Barangkali dia standby untuk parlimen ni kan. Kita pun agak harap begitulah kan. Tapi kita pergi lagi jauh Datuk. Sekarang ni kita akan masuk dalam tempoh kempen. Kita akan pasti sebagaimana di Melaka dulu, kita akan nampak ada lagi banyak serangan-serangan yang akan dibuat oleh parti-parti bertanding, dan UMNO Barisan Nasional sentiasa menjadi parti yang diserang oleh kedua-dua pihak. PN pun serang, PH pun serang BN. Hari ini Pejuang pun yang masuk bertanding pun akan serang serang Barisan Nasional. Dan bagaimana Datuk melihat cara politik begini? Adakah sampai bila cara politik begini akan kekal dalam suasana pilihan raya di negara kita, di negeri kita ni? Datuk, kalau kita lihat bukan saja PRN kita ni diserang kan. Kerajaan Malaysia kan, kita ada PM kita sendiri daripada UMNO, bagaimana dia pun menghadapi serangan-serangan daripada netizen. Itu sudah tentu. Dan bila Datuk tanya berkenaan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Pejuang, attack kita UMNO berhabis-habisan ya. Sekarang ni semua negeri tumpu pada Johor. Itu sebab saya cakap kekuatan kita, kekuatan jentera Barisan Nasional yang sedia ada di Johor ini sudah pun memain peranan yang sangat penting untuk membantu kita menangkis semua dakwah. Dan kita mengharapkan supaya apa sahaja isu, kita ni cepat-cepat menjawab, bertindak balas dengan segala apa isu. Kadang-kadang Datuk, mereka ni tak ada modal sangat. Dia tak ada modal, tetapi dia cuba nak meracuni, menjentik sedikit credibility calon kan, supaya kita nampak kita ni tak berapa confident, level confident kita dah jatuh sikit. Tapi benda itu bagi saya ini mana-mana pun akan menghadapi benda yang sama. Dan kita kena letakkan pada diri kita, kita ni memang bersiap siaga dan yakin bahawa kerajaan ataupun Barisan Nasional ni adalah satu membawa calon-calon yang boleh membuat demikian. Itu sebab saya cakap semalam sebelum ini kita selepas menerima watikah, mereka bawa pegawai media bersama-sama mereka. Dan kalau Datuk Datuk mungkin maklum, pegawai media dan seorang lagi pegawai khas untuk menjaga calon tersebut. Dua orang kata salah saya. Dan pegawai media ni lah kena alert. Kan, kena pastikan apa sahaja isu-isu di tempat masing-masing. Ya, kerajaan negeri memang sudah tentulah yang Amat Berhormat Menteri Besar kita kena attack selalu apa semua, dan kita berharap pasukan-pasukan ini menjadilah perisai. Cepat menjawab. Jangan kita biarkan isu tu berlarutan 2-3 hari baru nak masuk. Dia dah sejuk Datuk. Semasa itu. Itu sebab saya cakap saya yakin dengan kebolehan media sosial Barisan Nasional ini menangkis segala tomahan ataupun segala isu-isu, selalunya mereka akan sentuh peribadi Datuk. Sebab dia tak ada modal lah kan. Calon baru kan. Jadi dia cuba mainkan isu-isu peribadi, keluarkan video-video lama kan, kalau dia ada akan lah buat serangan pula kepada pemimpin-pemimpin di pusat. Itulah dia. Serangan kepada Datuk Zaid, Presiden UMNO sendiri, kepada Datuk Sri Najib Bosco. Betul. Adakah serangan-serangan ini relevan dalam konteks sebenarnya Johor? Dalam negeri Johor ni
kita bawa lah satu pendekatan, kita fokus pada negeri kita je. Sebab bila diserang kepada Datuk Seri Najib, Datuk Seri Presiden kita sendiri, ianya tidak mendatangkan faedah sebenarnya kan. Itu serangan peribadi yang memang merosakkan minda. Itu sebab saya cakap mereka ini tidak berputus asa. Pagi, petang, siang, malam kerja dia ada satu grup yang mana kerja dia asyik nak bantai je, nak menjatuhkan pemimpin kita sehingga dia berjaya merosakkan minda. Siapa yang dia fokuskan? Kepada anak muda dan pertengahan umur, 30-an. Kan? Yang itu sebab kalau kita lihat berapa juta yang menggunakan Facebook ni, Datuk. Twitter kita tak berapa guna kadang-kadang. Tapi inilah tempat platform medium dia menggunakan semua sekali, dan pasti anak muda ini bersama-sama. Dia tahu daripada Twitter, daripada media sosial. Macam anak saya juga, dia tak baca surat khabar. Dia tengok je apa semua dan dia ulas. Oh, dia macam gini dia kata. Jadi anak-anak muda ni, sebenarnya kita lebih berfokus kepada anak muda. Kalau tanya umur pendengar macam kita ni memang kita tahu bagaimana kita bermula. Bagaimana kita susah masa zaman dulu. Betul. Ya, kita belajar nak mula bagaimana kita nak pergi ke Menara Gading dengan apa yang kita ada. Kerajaan masa tu apa? Barisan Nasional. Ya, kita tahu kesusahan kita, tapi kita dah lalui, dan ini kita rasa benda ni boleh menjadi satu platform yang menjadi satu orang kata identiti kita ni, muka ni memanglah dulu, kini dan selamanya. Kalau dia turis pun keluar bukan darah apa, merah, biru ni dah tu. Maknanya kekuatan kita. Dan dah kita macam alien lah, alien lah pula kan. Tapi itulah semangat kita. Sekarang ni kita ni, peranan kita tu, sebab saya cakap pemimpin walaupun dia berusia, dia tak boleh tinggal anak muda. Saya kalau kawasan, saya lebih suka jadi dengan anak muda. Sebab dia ada idea dia bernas, kita boleh terima. Kan, walaupun kadang-kadang tak relevan, tetapi boleh diguna pakai. Bagaimana dia tak suka politik, Datuk. Kan, kalau kita tengok anak muda tak suka politik, tetapi dia suka cara pemimpin, bagaimana boleh bergaul dengan dia. Kan, kita pun jadi pemimpin, bukan pemimpin kita masa kita umur kita. Kita kena menjadi pemimpin semasa waktu dan mereka itu berada. Kan, maknanya kita ikutlah dia, cara dia. Kan, jadi begitulah orang kata, cabaran memang ada cabaran. Tetapi kita sahut dan kita ajak dia bersama kita, kita meraihkan pandangan anak muda, dan kita mengalu-alukan mereka ini sebahagian untuk mentadbir kerajaan, Datuk. Saya kira kita sudah sampai di penghujung program kita. Terima kasih kepada Datuk Nursyida. Itulah banyak yang dikongsikan, dan saya kira banyak pengalaman yang telah pun dilalui. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat terus menjadi pemimpin negara, bertanding di peringkat parlimen barangkali. Jadi mungkin saya bagi 1-2 minit kepada Datuk untuk memberikan nasihat kepada para pengundi yang akan turun mengundi pada 12 hari bulan 3 nanti. Silakan. Pertamanya saya ingin memberikan kata-kata semangat kepada jentera wanita, betul. Datuk. Yang ini penting, Datuk. Betul. Kan? Kepada jentera wanita, saya memberi sedikitlah nasihat ataupun sama-sama kita beringat dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, pelbagai mungkin masalah yang kita akan terima dalam masa fatrah kita berkempen, dan saya mohon kita sama-sama menjaga SOP. Kerana ianya boleh kita hindar daripada sebarang penyakit yang kita tak mahu kita gagal keluar mengundi semasa itu. Jadi kuatkan jentera, pastikan kerjasama yang erat di antara satu sama lain supaya Barisan Nasional ini menjadi satu kemenangan yang boleh dibanggakan di negeri Johor. Dan kepada pengundi-pengundi di luar sana, saya nasihatkan kita sama-samalah keluar mengundi dan memastikan sudah tentu Barisan Nasional menjadi satu keutamaan parti, kita menang, dan kita mengharapkan undi-undi kalian itu menjadi sebahagian daripada corak yang boleh kita corakkan pentadbiran negeri yang lebih baik. Dan kita mengharapkan juga pengundi-pengundi di luar sana juga boleh orang kata
decide ataupun boleh membuat keputusan yang baik, memilih kerajaan mana yang memberi satu kestabilan kemakmuran untuk masa depan negeri Johor itu sendiri. Yang lainnya kita menghargai. Akhirnya saya menghargai kerjasama semua untuk kita pastikan Johor ini menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Itu saja, Datuk. Okay, terima kasih Datuk Nur Syida Ibrahim, Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia, kerana sudi bersama kami di BNCOM. Kita juga berterima kasih kepada semua yang bersama kita pada malam ini dalam Bicara Nasional, dan kita akan bersiaran lagi dalam siri-siri Bicara Nasional yang lain. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.